Kita sebenarnya di Selamat Pagi Malaysia senantiasa ingin mengajak anda untuk menyokong kempen pencegahan bunuh diri. Dan ini merupakan salah satu daripada untuk kita mengajak anda untuk mendapatkan topik-topik kesihatan mental yang lebih baik, khususnya mengajak kita mengenali bagaimana untuk menyedari masyarakat di sekeliling ataupun ahli keluarga kita yang mengalami perubahan psikologi. Betul, dan di kala pandemik COVID-19 berlaku di negara kita, malah di negara-negara luar, ini antara kes yang mencatatkan rekod yang tinggi lah kalau kita lihat. Di Malaysia pada tahun 2019 sebanyak 609 kes bunuh diri dan kes itu semakin meningkat pada tahun seterusnya, iaitu mencatatkan sebanyak 631 kes. Ya, dan ini merupakan satu kebimbangan buat kita semualah. Dan hari ini kita akan bersama dengan Dr. Benedict Francis, iaitu pakar Sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Hai, selamat pagi Doktor. Good morning. Terima kasih bersama dengan kami. Sama-sama. Apa yang diceritakan oleh Sophie tadi adalah peningkatan kes bunuh diri. Cuma untuk kita menghubung kaitkan antara kes bunuh diri dan juga aspek-aspek psikologi, bagaimana doktor boleh menjelaskan aspek psikologi terhadap kes-kes yang menjadi kepada sehingga kes bunuh diri, doktor? Betul. Terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Itu adalah satu soalan yang bagus sekali. Sebenarnya suicide ataupun bunuh diri merupakan satu pandemik yang selari dengan pandemik COVID-19 ini. So dengan adanya pandemik ini, kita tengok ada peningkatan dalam kes-kes kemurungan, peningkatan dalam kes-kes anxiety dan juga peningkatan dalam kes cubaan bunuh diri dan juga golongan yang berjaya melakukan suicide tersebut. Dan ada hubung kait yang sangat rapat di antara peningkatan kes-kes mental illness dan juga kes-kes bunuh diri juga. Dan kalau kita melihat pada statistik yang terbaru pada tahun lepas, data dari PDRM, so just for the first 5 months, dalam 5 bulan yang pertama, terdapat hampir 500 orang rakyat Malaysia yang berjaya bunuh diri sebenarnya. So ini adalah data yang sangat merisaukan. So kita semua mesti peka dan mengambil langkah proaktif dalam menangani isu ini. Baik, para penonton, sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun mungkin ada pengalaman berlaku kepada keluarga dan sebagainya, anda juga boleh untuk berkongsi pengalaman anda kepada kami. Kami juga memberi ruang dan peluang pada anda untuk berkongsi di talian 0322829841. Saya ulang, 0322829841. Baik doktor, kalau kita lihat ketika PKP semestinya ramai yang tekanan dari segi faktor kewangan, keluarga, pergaduhan, perbalahan yang berlaku di dalam rumah. Dan antara statistik yang menunjukkan bahawa perkara ini juga terutamanya golongan remaja lah, fokus kepada golongan remaja yang melakukan perkara ini. Sebagai contoh, gantung diri sebagainya. Apa antara faktor utama ataupun punca utama mereka melakukan perbuatan yang di luar jangkaan seperti itu? Ya, so golongan remaja merupakan golongan yang sangat terkesan sebenarnya dengan impak kesihatan mental. Dan kalau kita lihat pada data, kebanyakan ataupun majoriti kes bunuh diri sebenarnya datang daripada golongan yang berada dalam lingkungan umur 15 tahun sehingga 30 tahun. So ini merupakan majority cases. So kalau kita melihat kepada faktor-faktor yang menyebabkan mereka mempunyai cubaan bunuh diri ataupun nak cederakan diri mereka sendiri, yang pertama adalah zaman remaja ni satu zaman peralihan. Jadi mereka they are transitioning into adulthood. Mereka mempunyai banyak kecelaruan minda dan agak terkesan dengan pergolakan dalam keluarga. So sekiranya mak ayah selalu bergaduh ataupun mereka berada dalam satu keadaan yang kurang harmoni dalam keluarga, ini boleh memberi kesan yang sangat-sangat tinggi. Faktor kedua adalah kesan media sosial kepada golongan remaja. Mereka sangat
terlibat dengan media sosial dan juga ada satu fenomena yang dikenali sebagai internet addiction ataupun ketagihan internet, dan kajian terbaru menunjukkan bahawa ketagihan internet ini berkadar terus dengan kadar bunuh diri. So the more addicted they are to social media, the higher the rates of suicide. Jadi kita kena kawal akses mereka kepada media sosial. Kalau tak silap saya itu ada tahun 2019, kalau tak silap Mei 2019 ada seorang remaja perempuan di Malaysia yang melalui page Instagram beliau. Ya, di story itu kan. Yes, correct. So dia bertanya kepada followers dia sama ada saya nak hidup ataupun saya nak mati. Dan kebanyakan followers actually mengundi untuk beliau bunuh diri. Dan unfortunately she actually ended her life. So I think kita perlu mengawal akses golongan remaja kepada media sosial. Okey, doktor, kita juga ada pemanggil, tetapi ini mungkin diberikan sedikit amaran buat permulaan, kerana kalau kita tahu cubaan membunuh diri ini termaktub dalam satu kesalahan jenayah. Betul. Semuanya kita memberikan perkembangan dari segi psikologi, perbincangan dari segi psikologi. Jadi kita akan berhati-hati dalam perbincangan kita ini. Kita nak bersama dengan pemanggil kita dari Johor. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Rohaya. Saya Rohaya. Ya, Puan, mungkin boleh digunakan kesempatan ini untuk bercerita terus kepada doktor berkenaan masalah dan juga apa yang dialami oleh Puan. Ya, saya doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Saya ada pengalaman membunuh diri di Singapura. Ketika itu saya berumur 17 tahun. Saya dah terjun diri dah tingkat 9. Kemudian saya rasa macam bila masa saya dalam proses nak menjunam ke bawah tu, saya insaf lah, saya menyesal. Kemudian saya memohon ampun pada Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk hidup kembali. Tapi saya muskil macam mana saya boleh jadi macam gitu. Saya menyesal lah. Saya macam jadi kalau saya mati pun saya mati kafir lah ketika tu kalau saya ditakdirkan. Tapi saya diberi peluang untuk hidup kembali. Tapi saya muskil sama ada benar ke tak benar, tapi saya yakin itu benar. Saya hidup kembali dengan kuasa Tuhan lah. Betul. Puan, mungkin boleh kita bertanyakan bagaimana situasi kehidupan dan keadaan Puan ketika ini? Ketika ini, saya tertekan di Johor. Adakah Puan Rumah ada adik. mendapatkan bantuan daripada mana-mana pakar perubatan, Puan? Ada pakar perubatan di dekat-dekat mana? Dekat-dekat Tampur sana lah. Ada hospital pakar di sana. Saya sepatutnya pada 8 hari bulan saya pergi sana, tapi adik saya tundakan. Adik lelaki saya pula tak izinkan saya kahwin. Dia bilang saya problem. Ya. Okey Puan, mungkin di kesempatan ini kita ingin bertanya apakah yang mungkin Puan perlukan daripada doktor bersama dengan kita? Apa yang Puan inginkan? Sebenarnya saya kesunyian lah. Saya kebingungan dan kesunyian. Hidup saya tertekan oleh adik saya sendiri dan kembar saya. Okey. Terima kasih Puan kerana berkongsi pengalaman yang sebegitu personal dan juga traumatik. Saya amat gembira yang Puan masih lagi hidup sekarang dan semestinya kehidupan ini adalah anugerah ilahi lah. Jadi terima kasih kerana berkongsi pengalaman ini. Saya pasti keadaan Puan pada masa itu mesti sangat-sangat tertekan, berada dalam keadaan kemurungan yang sangat teruk, dan pada masa yang sangat tertekan ini Puan mengambil keputusan yang impulsif. Jadi sekarang apa yang penting, Puan kena meneruskan follow up dengan pakar perubatan psikiatri. Saya harap Puan pergi dengan kadar yang regular dan mesti ambil ubat Puan. Puan ada tak ambil ubat Puan?
Talian ini sudah terputus ya. Okay, no problem. Kalau mungkin berdasarkan pada ceritanya itu, kita assume dan kita anggap ubat-ubatan itu masih diteruskan, doktor. Okey, untuk meneruskan persoalan itu tadi, diceritakan satu perkara ialah kesunyian dan kedua, sewaktu tindakan itu dilakukan tidak pasti apakah itu benar ataupun tidak yang dilakukan itu. Kedua-dua keadaan ini, bagaimana doktor menterjemahkan situasi seseorang dalam situasi cubaan membunuh diri? Betul. So, biasanya apabila seorang mempunyai fikiran untuk mencederakan diri sendiri ataupun ingin membunuh diri sendiri, mereka tak ada siapa-siapa nak mereka tak ada siapa-siapa nak untuk mereka luahkan perasaan ataupun nak bertanyakan pendapat. Mereka sangat sunyi, they feel extremely alone, dalam keadaan yang sangat terdesak mereka mengambil keputusan. Kadang-kala keputusan ini secara impulsif, tapi kadang-kala bukan secara impulsif, mereka dah plan perkara ini sejak 2 minggu lepas, sebulan yang lepas, dan biasanya fikiran bunuh diri ini berada dalam konteks kemurungan yang tidak dirawat dengan betul. Okey. Dan ada satu lagi golongan, mereka murung tetapi tidak kelihatan seperti mereka murung. Golongan ini yang actually sangat bahaya sebab di hadapan orang ramai mereka senyum, mereka boleh buat lawak, mereka kelihatan sangat relax, sangat gembira, tapi di dalam mereka sangat murung, sangat sedih dan sangat pecah di dalam. And actually this group of people are known as a smiling depressives. Di mana mereka murung tapi mereka menunjukkan muka yang gembira kepada dunia, dan golongan ini sebenarnya adalah golongan yang paling tinggi kadar bunuh diri mereka. So, lebih bahaya. Lebih bahagian, yes. So dan golongan ini juga tidak datang berjumpa dengan doktor. Mereka lebih suka untuk bersendirian dengan fikiran mereka sendiri. So orang ramai masyarakat perlu sedar yang kami ada banyak pertolongan di sana. Semua hospital kerajaan mempunyai fasiliti psikiatrik, ada banyak NGO di sana yang ingin membantu seperti Befrienders dan juga Talian Kasih. Of course also the Malaysian Mental Health Association. Semua NGO ini memberi perkhidmatan kesihatan mental, dan sekiranya mereka berada sangat terdesak, saya menyuruh mereka untuk memanggil NGO tersebut. Misalnya Befrienders dan Talian Kasih merupakan servis 24 jam. Servis percuma mereka boleh panggil. Talian Kasih, I think 15999 mereka boleh panggil, and it's the whole day. Jadi kalau mereka rasa tertekan, boleh call mereka untuk meluahkan perasaan, untuk mendapatkan pandangan yang lain. Dan kadang-kala ini boleh mengubah fikiran mereka. Boleh membantu daripada keputusan yang tadi mungkin sangat drastik. Ya, betul. Sangat drastik dan punya impak yang sangat negatif terhadap diri sendiri dan juga kaum keluarga mereka. Ada seorang lagi pemanggil untuk bersama dengan kita. Hello, selamat pagi. Puan Farhin daripada Ipoh Perak, silakan. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Okey, saya menceritakan latar belakang saya dulu. Saya sebenarnya adalah bekerja dalam bidang profesional lah. Okey. Lebih spesifik, saya bekerja dalam bidang guaman. Okey, jadi baru-baru ni saya rasa kerap mengalami sakit dada bila saya mengalami tekanan stres di tempat kerja lah. Jadi saya cuba mendapatkan rawatan di hospital dengan saya memberitahu saya sakit dada, saya menggigil, saya mengalami tekanan perasaan setiap hari, saya rasa nak give up pekerjaan saya. Jadi bila saya pergi rujuk ke hospital, mereka buat rawatan dan dapat detect saya ada masalah jantung. Jadi at the same time saya pun keliru sebenarnya saya ada masalah jantung ataupun saya sebenarnya hanya anxiety dari segi psikologi. Saya minta bantuan doktor untuk cuba memberikan nasihat. Baik. Terima kasih Puan Farhin kerana bersama dengan kami. Simptom-simptom yang disebutkan itu. Okey, so bila kita ada simptom-simptom fizikal ya Puan, kita mesti cek dulu dengan doktor dari segi perubatan ataupun dari segi medical, adakah semua simptom-simptom ni adalah berasal daripada faktor medical. So kalau misalnya Puan tadi risau
sama ada mungkin simptom-simptom ni adalah disebabkan oleh sakit jantung. Jadi mesti buat ECG, mesti ambil darah, mesti cek betul-betul. Kalau semua normal, dan besar kemungkinan simptom ni adalah berasal daripada faktor-faktor mental. Sebab sakit mental juga boleh manifestasi dengan simptom-simptom fizikal. Misalnya orang yang murung ataupun ada anxiety boleh ada sakit perut, boleh ada sakit jantung, jantung mereka boleh berdebar-debar, mereka boleh ada sakit kepala. Jadi orang yang murung juga boleh ada simptom fizikal. Tapi yang penting mereka mesti membuat medical check-up untuk memastikan yang simptom mereka ini bukan disebabkan oleh keadaan medikal. Okay, so seperti mana yang Puan tadi berkongsi, dia ada banyak stres dalam tempat pekerjaan. Jadi saya rasa di sini dia perlu berkomunikasi dengan majikan beliau. Apa sebenarnya sumber stres itu? Adakah disebabkan oleh suasana di tempat kerja yang kurang sesuai? Adakah terlalu banyak expectation daripada pihak majikan? Adakah dia sendiri dari segi resilience mungkin kurang resilient? Jadi semua faktor-faktor ni perlu dibincangkan dengan pihak majikan. Saya ada banyak pesakit actually yang stres utamanya datang daripada tempat kerja. Yes, dan saya terpaksa menulis laporan untuk mereka untuk mengatakan yang untuk mencadarkan mereka diberikan tugasan ringan. Dan bila saya berbuat demikian, saya tengok kemurukan mereka semakin bertambah baik. Jadi kita meningkatkan komunikasi dengan para majikan. Bukan nak katakan para majikan ni tak faham, dia orang ni macam demanding sangat. Kadang-kadang mereka tak tahu. Betul. So kalau kita boleh komunikasi dengan mereka dan sekiranya ada surat rasmi daripada seorang pakar psikiatri ataupun doktor psikiatri, ini akan membantu. Untuk menyampaikan mesej kepada para majikan dengan cara yang profesional. Sebabkan itu kesihatan mental itu perlu senantiasa diberikan perhatian. Betul, of course. Rumah maupun di tempat kerja. Yes. Baik, itu antara tak kira siapa sebenarnya doktor, sama ada golongan profesional ataupun bukan profesional sebagainya, sesiapa saja yang mungkin akan adanya tekanan, kemurungan ataupun anxiety disorder sebagainya. Betul. Dan kalau kita lihat tahun lepas ada satu kes melibatkan seorang kanak-kanak yang menggantung dirinya akibat daripada perselihan faham bersama dengan keluarga dan akhirnya mengambil tindakan untuk gantung diri. Dan kanak-kanak seawal usia 9 tahun mampu untuk melakukan perkara seperti itu. Adakah tekanan yang mereka alami, doktor, daripada kecil yang menyebabkan mereka berani untuk mengambil keputusan seperti itu, ataupun sebenarnya persekitaran juga memainkan peranan yang penting? Betul. Sebenarnya adalah kombinasi kedua-dua perkara ini. Dalam pengalaman saya merawat pesakit muda, maksudnya di bawah 18 tahun, kita panggil mereka child and adolescent patients. Kebanyakan mereka datang daripada keluarga yang kurang harmoni, ataupun in English we call them to be broken families. So ada banyak isu-isu dalam keluarga. Mungkin ayah mereka terlalu bengis, ayah mereka mungkin ada setengah mereka mak ayah mereka ambil dadah. Mereka sentiasa tiada di rumah. Bila ada dekat rumah pun mereka tak layan sangat anak. So dari kecil ada kekurangan kasih sayang. Or in English we call it insecure attachment. So tak ada bonding antara ibu bapa dengan anak-anak. So bila anak-anak lahir dalam suasana yang macam ini, suasana yang huru-hara dekat rumah, mereka akan mengalami banyak perubahan dari segi mental mereka. Mereka akan jadi kurang matang dari segi pemikiran. Mereka akan rasa kurang yakin dan lebih cenderung untuk mendapat pelbagai fikiran-fikiran negatif. Di antaranya fikiran ingin mencederakan diri sendiri dan fikiran ingin bunuh diri. Jadi faktor keluarga semestinya sangat-sangat penting. Yang kedua, of course, faktor environment, suasana mereka. Of course, sekarang di zaman pandemik, ramai mak ayah yang kehilangan kerja disebabkan oleh lockdown dan sebagainya. Jadi ini juga bila mereka datang rumah, mereka stres. Ayah tak dapat nak sediakan makanan atas meja. Jadi mereka akan lepaskan stres itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang sangat terkesan dengan ini dan mereka tak boleh nak luahkan kepada siapa-siapa. Kalau mereka bagi tahu mak ayah, mereka pula akan jadi lebih stres dan mereka akan jadi lebih marah kepada anak-anak. Satu lagi faktor saya tengok, bila anak-anak ni bila mereka meluahkan kepada mak ayah, mereka ada
mereka ada kemurungan atau mereka ada fikiran nak bunuh diri, mak ayah tidak mengambil serius perkara ini. So, mereka kata mereka ni masih lagi kecil, muda, apalah, mereka ni cakap merapu macam tu. They don't take it seriously. Tapi kita lupa anak-anak muda kita sekarang ni agak bijak, agak pandai. Mereka ada akses kepada media dan sebagainya, dan mereka tahu macam mana nak meluahkan fikiran mereka menggunakan frasa-frasa dan juga perkataan ataupun terminologi yang betul. So I think ibu bapa perlu lebih peka kepada luahan hati anak-anak mereka dan bawa mereka berjumpa dengan psikiatris. Kita ada pakar psikiatri kanak-kanak. Kita ada dekat sini, dekat Malaysia kita ada. So pakar psikiatri ini boleh membantu mereka untuk untuk menguraikan fikiran mereka. Ya, sebabkan itu ruang banyak terbuka dan juga banyak lokasi-lokasi yang boleh dijadikan rujukan untuk mendapatkan bantuan. Kita tidak harus malu untuk mendapatkan bantuan untuk kesihatan diri kita dan juga untuk kesihatan keluarga kita. Perlu lebih peka. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Benedict Francis, pakar psikiatri Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Mesti Malaya, juga etika penyiaran dan juga etika kewartawanan juga. Kami tidak akan menyiarkan sebarang bentuk punca-punca bunuh diri ataupun keadaan-keadaan bunuh diri untuk memastikan kita mencegah bunuh diri ini secara bersama. Terima kasih Doktor bersama dengan kami.